Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli kumpulan saya dan pensyarah saya Dr. Ros Aiza. Nama saya Nurul Syuhada binti Hasbullah. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Ahmad Zain Mursyid bin Tamimi, Nurul Syuhada binti Hasbullah, Muhammad Bukhari bin Muhammad, Ummul Tasnim binti Lan Hawari dan Nur Atikah Ain binti Muhammad Adni. Kami dari kumpulan 8. Jadi hari ini saya akan membentangkan assignment yang bertajuk Etika Makan dalam Islam, Analisis Perspektif Jasmani dan Rohani. Dalam kajian ini mengandungi pengenalan, permasalahan kajian, objektif kajian, skop kajian, kajian literatur, metodologi kajian, latar belakang kajian, ciri-ciri pemilihan makanan yang berkualiti, kesan amalan pemakanan sihat di kalangan masyarakat Islam, cadangan masalah pemakanan yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan pengambilan makanan, dan terakhir sekali kesimpulan. Yang pertama, saya akan membentangkan pengenalan bagi tajuk ini, iaitu semua bangsa di dunia ini mempunyai cara-cara makan yang tersendiri dan dianggap sesuai dalam kehidupan, termasuk perkara membabitkan pemakanan. Meskipun terdapat beberapa agama negara ini, pentingnya penghayatan dalam etika dan peradaban untuk menjalani kehidupan seharian bagi sesuatu agama itu. Dalam konteks etika makan dalam Islam ini, sebagai seorang Muslim, seharusnya mengetahui adab dan etika makanan yang baik mengikut kehendak Islam. Maka terbentuklah kepribadian Muslim yang sejati mengikut jalan-jalan dikehendaki oleh Islam. Oleh itu, jasmani dan rohani pula. Jasmani ialah unsur yang berkaitan dengan jasad atau tubuh badan atau disebut fizikal. Unsur jasmani yang paling penting untuk diperkembang dan dipertingkatkan adalah kesihatan dan kecergasan. Daripada jasmani ini, dapat kita menjalani hidup yang berdikari dan hidup bermasyarakat. Seterusnya, dari segi rohani pula, merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh. Selain itu, rohani selalu dikaitkan dengan perasaan dalam manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penakulan strategik. Di samping itu, kesucian rohani sangat ditekankan dalam agama. Seterusnya, permasalahan kajian. Permasalahan kajian di sini terdapat 3. Yang pertama, mengambil dan membeli tanpa mengkaji barang tersebut yang akan membahayakan kesihatan. Yang kedua, masyarakat Islam gemar memakan makanan yang tidak sihat. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan pengambilan makanan. Kajian ini dapat dicapai dengan adanya objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengkaji ciri-ciri pemilihan makanan yang berkualiti. Yang kedua, mengenal pasti kesan amalan pemakanan sihat di kalangan masyarakat Islam. Yang ketiga, mengkaji cadangan masalah pemakanan yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan pengambilan makanan. Skop kajian ini menggunakan kaedah sumber sekunder, iaitu hanya melaksanakan kaedah kajian perpustakaan dengan menggunakan e-book, internet, artikel, jurnal dan buku ilmiah untuk mengumpul maklumat berkaitan tajuk etika makan dalam Islam, analisis perspektif jasmani dan rohani. Maklumat yang telah diperoleh melalui sumber sekunder dapat dinyatakan di dalam analisis dapatan kajian melalui kaedah kualitatif, iaitu pengumpulan data dari hasil pembacaan dan huraian kepada pengumpulan data tersebut. Jadi sekarang kita masuk kepada kajian literature. Isi yang pertama adalah aktiviti makan dan minum merupakan hal yang penting bagi manusia yang setiap hari melakukannya secara berulang-ulang. Makna kata di sini, makan dan minum merupakan hal yang terlalu biasa dan selalu dilakukan setiap hari oleh manusia.
Yang kedua, terkait adab makan dan minum merupakan kebiasaan dalam kehidupan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Bermakna, adab makan dan minum merupakan kebiasaan bagi seseorang yang mengamalkan kehidupannya dengan penuh bermanfaat. Yang ketiga, hal ini telah diatur oleh syariat tentang variasi serta pengambilan makanan dan minuman, iaitu syariat Islam telah mensyariatkan pelbagai perkara dalam kehidupan manusia termasuk pengambilan makanan dan minuman. Dan yang keempat adalah contoh-contoh adab makan dan minum yang diajarkan dalam Islam, iaitu menjaga kebersihan anggota badan, iaitu mencuci tangan sebelum makan dan minum, tidak makan secara berlebih-lebihan. Begitu juga tidak makan dan minum sambil berdiri juga dikenali dalam ajaran Islam. Dan yang terakhir, dari sudut syariat Islam, makan dan minum ialah keperluan manusia, adalah perbuatan harus. Bermakna, makan dan minum dihukumkan dalam syariat Islam adalah suatu perbuatan yang harus. Seterusnya kita masuk isi yang pertama daripada sumber yang kedua, ialah aktiviti makan dan minum berhubungan langsung dengan perut dan pencernaan yang merupakan sumber utama dari segala penyakit. Oleh sebab itulah Islam cukup menjaga pengambilan makan dan minum ini. Dan yang kedua, dalam Al-Kutub As-Sittah menemukan kesan positif dari adab makan dan minum bagi kesihatan, iaitu kesihatan fizik, kesihatan mental dan kesihatan sosial. Seterusnya, isi yang pertama daripada sumber yang ketiga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal menyebutkan, cukuplah bagi anak Adam mengisi perutnya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk pernafasan. Dan yang terakhir, harapan daripada penulis agar umat Islam dapat merealisasikan hadis ini di kehidupan yang nyata sebagai satu wujud bahawa umat Islam mencintai Nabi dan sebagai naluri manusia yang mendambakan hidup yang sihat. Assalamualaikum, saya Muhammad Bukhari bin Muhammad. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian ini. Penyelidikan ini merupakan satu kajian mengenai penelitian terhadap etika makan dalam Islam, yakni analisis perspektif jasmani dan rohani. Metodologi bagi tata cara pengumpulan data dan tata cara pengalisan data yang efektif bagi menyempurnakan penyelidikan dalam tugasan ini adalah dengan menggunakan sumber sekundari, iaitu data sekunder, yang mana data telah dikumpul dan direkodkan oleh pihak lain yang boleh dijadikan sebagai rujukan penyelidikan. Bahagian ini akan membincangkan tentang metod pengumpulan data dan metod kajian perpustakaan. Untuk bahagian metod pengumpulan data, kami mengumpul data dengan mendapatkan dari beberapa rujukan buku-buku ilmiah seperti kitab-kitab para ulama, kitab hadis dan kitab suci Al-Quran sebagai rujukan pemakan nilai Islam. Sebagai contoh, kami menggunakan kitab sahih daripada Sahih Bukhari dan beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa artikel internet. Untuk kajian perpustakaan, pengkaji telah menggunakan kaedah kajian perpustakaan untuk memperoleh maklumat tambahan untuk dapatkan kajian. Kaedah ini bertujuan untuk membantu pengkaji merangka soalan dan memilih kaedah kajian yang sesuai. Bermula tasnif pimpinan Hawari, saya akan menerangkan mengenai latar belakang kajian ini. Etika Islam adalah sinonim dengan adab. Adab memberi maksud perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Jasmani pula bermaksud unsur yang berkaitan dengan jasad atau tubuh badan atau disebut fizikal. Unsur jasmani penting untuk diperkembangkan dan dipertingkatkan adalah kesihatan dan kecergasan. Boleh diingatkan juga, maksud kesihatan ini menurut perspektif Islam bukan terhad kepada kesihatan lahiriah
atau jasmani sahaja, malahan turut mencukupi kesihatan batin atau rohani. Rohani di sini bermaksud ialah makanan yang diambil oleh manusia. Oleh kerana itu, kesihatan dan pemeliharaan jasmani merupakan hal yang amat penting menurut ajaran Islam, iaitu menjaga kesihatan lahiriah. Dalam menjayakan tugasan ini, kami menumpukan keutamaan dalam mencapai 3 objektif. Objektif yang pertama ialah mengkaji ciri-ciri pemilihan makanan yang berkualiti. Objektif yang kedua pula mengenal pasti kesan amalan pemakanan sihat di kalangan masyarakat Islam. Objektif yang ketiga mengkaji cadangan masalah pemakanan yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan pengambilan makanan. Terusnya ialah ciri-ciri pemilihan makanan yang berkualiti. Berdasarkan kajian tentang ciri-ciri pemilihan makanan yang berkualiti dalam masyarakat Islam adalah seperti berikut. Yang pertama, lebih baik mengelak membeli produk yang dihasilkan dari luar negara yang berasaskan daging jika merugi status halalnya. Yang kedua, jika membeli daging ayam yang dijual di pasar, pastikan ayam disembelih dengan betul atau minta maklumat daripada penjual sumber ayam diproses itu. Jika merugi, maka jangan membelinya. Yang ketiga, pastikan ada sijil halal yang dikeluarkan pihak berkuasa agama Islam di negara ini. Yang keempat, jangan mudah tertipu dengan penggunaan logo halal yang dibuat sendiri oleh pengeluar kerana tiada pihak perkelayakan mengesahkan status halal makanan itu. Saya Nur Atikah Ain binti Muhammad Adani. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan amalan pemakanan sihat di kalangan masyarakat Islam. Yang kami kaji, terdapat 7 kesan terhadap pemakanan yang sihat di kalangan masyarakat Islam. Yang pertama, dapat menjauhi penyakit. Yang kedua, pengaruh emosi yang baik. Yang ketiga, mengatasi masalah sembelit dengan mengamalkan makanan sunnah Nabi seperti kismis, kurma dan lain-lain. Yang keempat, mempercepatkan proses pencernaan. Yang kelima, menguatkan tulang dan gigi yang sihat. Yang keenam, membantu dalam pengaliran darah, mengeluarkan asid pencernaan, mengaktifkan kelenjar yang terdapat dalam badan serta melarutkan makanan tanpa menyebabkan kuman berkembang dalam usus. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, menjamin kesegaran diri. Seterusnya, cadangan masalah pemakanan yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan pengambilan makanan. Sekiranya pengambilan makanan secara berlebihan, maka berlakulah kekurangannya, iaitu hipertensi, diabetes dan obesiti. Terdapat beberapa cadangan bagi mengatasi masalah-masalah ini, iaitu bagi hipertensi, kurangkan pengambilan garam, minum rendaman air atau teh bunga, minum air kelapa, ambil bawang putih, ambil tembikai di pagi hari, teh halia dan senaman. Manakala bagi diabetes, cadangannya ialah meningkatkan pengambilan makanan yang kaya dengan serat seperti bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, memilih makanan rendah IG, iaitu indeks glisemik berbanding makanan tinggi IG. Yang ketiga, kurangkan pengambilan makanan tinggi kalori seperti makanan berminyak dan minuman manis. Dan yang keempat, elakkan pengambilan alkohol. Bagi obesiti, cadangannya ialah diet yang betul, menggalakkan aktiviti bersenam atau bersukan. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan kesihatan. Dan yang keempat, menggalakkan minuman air kosong. Kesimpulan daripada kajian ini, dengan melihat hasil penelitian kajian ini, dapat kami simpulkan bahawa etika makan dalam Islam dari segi jasmani dan rohani akan memberikan impak yang positif bagi kesihatan masyarakat Islam. Jadi, Islam menuntut agar umatnya tetap sihat. Salah satunya ialah tidak berlebih-lebihan dalam makan. Inilah yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini.